kita dah masuk 9 daripada Ramadan daripada 30 hari. Berarti sudah hampir 1/3 daripada Ramadan kita lalui. Apakah yang kita dapat daripada pensyariatan Ramadan ini? Hari itu kita tunggu kedatangan Ramadan. Sekarang dia dah datang. Pun kita telah lalui. Kalau kita bermuhasabah, dah 9 hari kita berpuasa, agaknya bagaimana kualiti puasa kita? Bagaimana kualiti Ramadan kita pada tahun ini berbanding dengan kualiti Ramadan kita tahun-tahun yang lalu? Di sinilah kita ambil kesempatan dalam kesibukan kita. Dalam orang kata, kita tidak nafikan kita ni sibuk dengan urusan keduniaan kita. Tetapi apakah Ramadan yang datang ini tidak ada makna kepada kita atau menghalang kepada kita untuk meneruskan kehidupan, pekerjaan, kerjaya, profession kita dan sebagainya. Ataupun dia datang ni menyusahkan, melewatkan, membebankan, penat kerja bulan Ramadan, kena pula hari ni hari yang terpanas dijangka. Berapa? 37. Tapi steady lagi kan, masih lagi kita cari tempat selamat. Alhamdulillah. Tu saya katakan kita muhasabah sejauh mana kualiti Ramadan kita pada tahun ini. Kerana dalam konsep pensyariatan yang apa yang Allah fardukan kepada kita, konsep syariat dia apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku bebankan kepada kamu dengan berbagai-bagai tanggungjawab kecuali manusia itu mampu melakukannya. Jadi kalau tak puasa seseorang tu, ada pengecualian. Faman kana minkum maridan, ada di antara kamu yang sakit, dimaafkan untuk tidak berpuasa. Ada yang musafir pun ada rukhsah juga untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau setakat bersafir hari-hari Melaka KL, ni ada orang bermusafir tuan-tuan, berulang kerja Melaka KL. Musafir tak tu? Kalau musafir boleh makan, bila nak ganti nanti? Kalau dah kerjanya sepanjang tahun. Pada saya, dia tidak ada harus bermusafir, mengambil rukhsah musafir, kerana itu kerjayanya. Ada orang Melaka kerja ulang-alik Melaka KL, dia bilang-bilang 81 km dah lepas 2 marhala. Boleh berbuka ni, boleh makan. Tapi bila nak ganti, dah memang hari-hari kerjanya. Tidak ada rukhsah. Tapi dia ada rukhsah dalam ibadat solat, cuma dia tidak ada rukhsah dalam ibadat puasa. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengecualiannya. Tapi konsep Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak akan difardukan ke atas kamu dari sudut syariat kecuali manusia mampu. Yang tak mampu tu agak-agak apa tuan-tuan? Kita kalah dengan apa dalam bulan Ramadan ni? Dengan apa kak? Orang perempuan ada untung lagi. Kenapa? Dapat cuti special. Ramadan dari sudut orang perempuan special kerana apa? Boleh cuti seminggu. Yang datang dalam dewan ni ada cuti lagi ke? Ada cuti, ada cuti. So kalau tak ada cuti, alhamdulillah, bulan Ramadan 30 hari tak payah. Tapi kalau tak dapat berpuasa di bulan Ramadan, adakah satu kerugian kerana bercuti? Tidak. Jangan berpuasa. Tapi walaupun tidak berpuasa, dia tetap apa? Dia tetap menghormati ahli keluarga yang tak berpuasa. Ni tuan-tuan, abang-abang sekalian, sepanjang kita jadi suami kepada isteri kita, dah hampir kata 30 tahun, 20 tahun berumah tangga, bila isteri kita cuti, waktu bila kita nampak dia makan tuan-tuan? Bulan puasa. Nak tanya, ada tak? Prof, pernah nampak tak isteri Prof makan depan Prof, dia bercuti puasa seminggu tu? Siap dia pelawa, bang, jom join bang. Ada tak kak? Tak ada. Nak beritahu orang perempuan, dia punya menjaga rahsia dia puasa, dia tak berpuasa, dia cuti, dia uzur tadi, sampai orang tak nampak, anak pun tak nampak. Betul puan Ada tak makan terang-terang, siap goreng-goreng ikan apa, tak ada tak? Tak ada. Jawabnya, kita hormati. Nak tanya,
Saya nak tanya lagi orang lelaki ni. Hebat orang lelaki ni. Kita beli beras. Kan? Orang kata orang lelaki apa? Orang kata orang lelaki beli beras kan? Kita setakat beli beras je bang. Siapa masak? Nak masak nasi jadi bubur ke apa? Ni lah orang perempuan je. Nak tanya lagi. Pengalaman tuan-tuan jadi suami. Saya jadi suami. Ketika ada tak isteri kita bersalin di bulan Ramadan? Ada tak Prof? Doktor, Datuk, ada tak? Ada orang dapat isteri bersalin di bulan Ramadan? Nak tanyalah sebagai suami ketika isteri bersalin di bulan Ramadan atau isteri ketika melahirkan anak di bulan Ramadan, siapakah yang masak bangun sahur pada pagi tu? Ke suami? Awak tak sihat, awak duduk rehat-rehat. Saya akan masak untuk awak, hidang untuk anak-anak yang lain. Ada tak? Baru 2 hari bersalin ni, 2 hari lepas bersalin, keluar daripada hospital, agaknya pagi ni sahur, siapa yang masak agak? Isteri Allah. Kalah kita bang. Hormatilah. Jadi nikmat Ramadan walaupun ada keuzuran syar'inya, sebenarnya pengorbanan isteri amat besar. Cuba satu hari nanti, Prof, Doktor, orang rumah kita cuti, kita pun kejut. Yang bangun dah pukul 4.30 sahur. Bang, saya cuti, abang masaklah sahur sendiri. Tak ada Okey. Datangnya Ramadan ada satu keindahan kepada kita. Ada orang melihat Ramadan bulannya ialah bulan ibadat. Betul tak? Betul. Ada orang melihat Ramadan ini bulan aku nak rehat. Tak nak buat kerja lain, dia cuti pun ada juga. Dia nak fokus pada ibadat. Ada orang dapat melihat Ramadan ini bulan dia nak habiskan tadarus Quran dia. Alhamdulillah dapat. Ada orang dapat melihat bulan ini bulan buat duit. Tu yang meniaga bazar Ramadan apa semua. Perempuan juga bulan buat duit. Untung kita berganda. Alhamdulillah bulan ini rezeki untuk kita. Ada orang melihat Ramadan itu bulan yang menakutkan. Wallahu a'lam. Ini kita takut tuan-tuan Jadi kita rebut apa yang kita niat Ramadan itu untuk apa. Apa kata Nabi SAW? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada 2 hadis tadi. Man sama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita lihat dosa kita yang sebelum, kita cuba muhasabah diri kita dalam penghayatan Ramadan ini. Cuba kita tengok masa kita kanak-kanak, macam mana puasa kita. Kelas A, wallahu a'lam, puasa yang yuk. Remaja sikit, 14, 15 macam pun itu. Masuk belia macam lagi banyak. Bukan kisah tak cuti ke tak cuti, memang cuti sepanjang bulan. Masuk awal perkahwinan, bila dah umur 45, macam tak? Kita tengok tadi ada perubahan. Dan saya rasa hari ini alhamdulillah kesedaran ni, minta maaf saya bukan mengejek-jek ni tuan-tuan. Kesedaran seorang ibu, perempuan atau isteri apabila makin meningkat umur dan usia, lepas dia berkahwin, khususnya kesedaran penghayatan agama, penghayatan Al-Quran, penghayatan menjaga kepentingan rumah tangga, pendidikan anak-anak. Hari ini, minta maaf saya kata, kita sebagai lelaki, kita bangga, itu kita ketua keluarga. Tetapi sebenarnya yang memberi yang perhatian sepenuhnya ialah isteri, ibu ataupun orang perempuan. Kita tengok. Hari ini tidak kita nafikan. Saya nak bandingkan kita lelaki dalam konteks tadarus Quran bulan Ramadan. Dah berapa juzuk kita habis agak hari ini. Kumpulan tadarus Quran, sahabat ada buat tadarus Quran? Ada. Rasa-rasa dah nak khatam satu pusingan, betul tak? Dah nak khatam satu pusingan dah ni. Baru 9 hari. Masuk hari yang ke-12 nanti insya-Allah sekali khatam. Masuk 24, kami dah khatam. Ingat khatam kali pertama, rupa khatam kali kedua. Dan penghayatan, saya perhati dan alhamdulillah diguna dalam kehimpunan kita dalam perjumpaan mingguan, saya melihat penghayatan Al-Quran di kalangan sahabat ahli kita
Quran telah dibudayakan, dah dijadikan satu amalan. Artinya bukan Ramadan, mingguan telah jadi. Bukan mingguan, akhirnya dah ada rakan pembimbing. Yang ada hari itu kita dengar, hari ini kita ikut, lama-lama kita dah boleh baca. Ramai sahabat saya tengok dalam tu satu peningkatan, iaitu bagaimana kita menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah dalam amanah aim kita ni, menghidupkan Al-Quran di sepanjang bulan kehidupan. Apabila berjumpa, antaranya apa? Kita akan membudayakan Al-Quran. Baca beberapa potong ayat, ambil terjemahan. Akhirnya yang tak baca boleh faham, yang baca boleh mengikut, yang mahir boleh membimbing, yang tak mahir boleh mendengar. Lama-lama keberkatan Al-Quran itu datang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita melihat yang pertama kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Yang kedua, man qama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan. Yang ini kita nak tengok, yang kita tunggu sekarang, satu rahsia di bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita tahun ini atau yang akan datang. Apa dia? Namanya Lailatul Qadar. Nak bertemu Lailatul Qadar? Nak bertemu tak? Sekarang ni kalau sebelum bertemu, jawabnya kena minta apa dulu? Kena berazam. Ya Allah, aku nak bertemu Lailatul Qadar. Dah berazam tak cukup. Kenapa pula? Kena minta. Ya Allah, kau pertemukanlah aku. Nak minta macam mana? Doa. Dan apa kelebihan Ramadan pada kita dalam konteks doa? Antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa. Doa orang yang dizalimi. Doa orang yang bermusafir. Kita tak musafir. Sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Doa orang yang berpuasa. Doa pemimpin yang adil. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mencari keberkatan Ramadan ini. Yang pertama saya katakan tadi, macam mana nak mencari malam Lailatul Qadar. Macam mana nak dapat? Kita mulakan dengan niat kita. Ya Allah, tanamkan dalam diriku adalah niat, kena berniat, ya tak? Azam, kau temukanlah aku dalam bulan Ramadan ini dengan satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu wahai Muhammad apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibagikan 1000 bulan, 83 tahun. Dapat malam tu satu anugerah. Kalau dah dapat 83 tahun, tak payah beramal. Macam tak? Betul ke tu? Tak. Kalau dapat malam tu, berarti merubah seluruh kehidupan kita. Yang jahat jadi baik, yang jahat kita berubah, tuan-tuan. Itu tanda keberkatan kita mendapat satu rahmat yang namanya Lailatul Qadar. Bagaimana kita nak? Ada doanya, tuan-tuan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Kita minta pada Allah sekarang ni, kita minta. Kenapa? Allahumma rzuq lana fi hadhihi sanah Lailatul Qadri wa fi kulli sanah. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami pada tahun ini satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Bukan sekadar tahun ni, pada tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun rahmat tu ada. Jadi tuan-tuan, minta sekarang. Besok minta, pagi minta, malam minta, sahur minta, tarawih minta dan sebagainya. Maka itu satu sebagai usaha kita untuk menjadi bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Yang kedua, bagaimana nak menghidupkannya? Wallahu alam. Kita bicara, tuan-tuan, bilakah malam Lailatul Qadar? Bila malam Lailatul Qadar kita nak cari ni? Ada berbagai-bagai. Ada orang bilang, dia kata malam Lailatul Qadar, jumhur kata 27 Ramadan. Tapi kulluhum kata iaitu malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Berdasarkan satu firman Allah, wal fajri walayalin ashr.
demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Dalam mentafsirkan 10 malam ni pun ahli mufassirin ada 3 tarikh yang berbeza. 10 malam tu tadi ada 3 tarikh yang berbeza. Satu 10 malam yang pertama, jumhurnya mengatakan 10 malam tadi ialah 10 malam yang terakhir. Ada juga ahli mufassir mengatakan yang 10 malam tadi ialah 10 daripada bulan Zulhijjah. Maksudnya daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah juga ada malam-malam keberkatan, iaitu orang yang nak pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, kita berada di dalam bulan korban, bulan hari raya Aidil Adha. Juga ada ulama mufassir yang mentafsirkan bahawa 10 malam terakhir tadi, apa yang dikatakan 10 malam tadi termasuk bulan Zulhijjah, 10 malam Zulhijjah. Ada juga ulama tafsir mengatakan yang 10 malam tadi bukan Ramadan saja, ada juga iaitu bulan Muharram. Itu sebab kita berdatang bulan Muharram, ada satu hari nama dia apa? Hari Ashura. Hari Ashura itu ialah hari yang mana Nabi Adam alaihissalam, orang kata, mendapat bertemu dengan Hawa di padang Arafah. Itu adalah merupakan sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama juga. Dia termasuk dalam 10 hari ataupun 10 Muharram tadi adalah merupakan hari. Tapi jumhur mengatakan Lailatul Qadar tadi berada di 10 malam terakhir. Malamnya cirinya apa? Malam yang ganjil kak? Nak cari malam ganjil pula? Habis tahun ni gaya bila kak? Nak tanya dulu. Saya duduk kat sini agak-agak macam penyimpan muhur besar raja-raja kot. Wallahu alam. Jadi kak, insya-Allah kita akan berpuasa sehingga akhir Ramadan nanti. Jadi tengok bilakah malam ganjil. Tetapi ada orang dia tak nak tengok malam ganjil. Dia kata dia ambil. Pasal apa dia kata? Saya tak tahu mana malam ganjil. Kena kat Indonesia tuan-tuan, mana malam ganjil? Kalau masyarakat Islam Indonesia, mana malam ganjil Ramadan? Tak sama. Kerana orang Nahdlatul Ulama dia kata malam ganjil nanti bila jatuh hari Senin lah katakan. Kata orang Muhammadiyah tak ada, aku dah puasa lebih awal. Malam ganjil di hari Selasa. Di Indonesia. Kata orang nak Sabandi pula tak ada, hari Rabu nanti. Malam ganjil tu lain sign pula. Kat Malaysia ni alhamdulillah tau. Kita raya satu tarikh je. Indonesia agak-agak berapa kali satu Syawal kak? Tahun lepas ada 4 hari raya satu Syawal. Saya tengok dalam perkembangan dia ada 4 hari raya satu Syawal. Nahdlatul Ulama satu Syawal je, memang satu Syawal katalah, sama dengan Malaysia. Muhammadiyah awal satu hari, Tarikat Naqsabandiyah lewat satu hari, ada pula satu hari tu. Yang terbaru kat Indonesia minggu ni agak-agak berat. Hari Rabu hari tu dah puasa. Kita puasa hari apa itu ada seminggu, dia awal 5 hari daripada kita. Jawabnya awal dia raya, tak sibuk nanti. Awal dia takbir. Jadi kalau nak balik Indonesia, kalau terlewat raya jangan risau, boleh pergi rumah mak mentua. Mak mentua Nahdlatul Ulama dia pergi hari ni. Yang ni Muhammadiyah dia pergi harinya 4 hari dia takbir tuan-tuan. Kemeriahan satu Syawal 4 hari ada tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia ganjil, wallahu alam, itu rahsia Allah. Pada kita kebanyakan orang yang ambil fadilat apa di bulan Ramadan hujung ni nanti beriktikaf. Okey, orang perempuan kalau nak beriktikaf apa syaratnya? Kalau ada suami, jawabnya apa? Minta izin suami. Okey? Minta izin suami kalau nak beriktikaf di masjid. Kalau lebih baik pergi ajak suami, bang, mari kita ke masjid. Orang perempuan boleh beriktikaf di masjid tak? Boleh, tapi lebih afdal di rumah. Okey. Lebih afdal di rumah. Kalau ibu tunggal tu bukan apa, takut datang fitnah. Tapi kalau masjid ada qiyamul lail dekat rumah apa semua boleh pergi, tak ada masalah. Tetapi afdalnya di rumah. Tapi oleh kerana kita tak mampu, dengar khabar masjid ada qiyamul lail, masjid ada sediakan sahur, masjid ada berbuka, ada tarawih, pergilah. Kalau yang ada suami, pastikan kalau suami tak pergi, minta izin suami. Itu adab kita. Kalau suami kata tak ada, duduk di rumah siap untuk sahur, bertarawih dengan saya,
berqiyamul lail dengan saya. Bang, bukan saya tak nak qiyamul lail dengan abang. Ayatnya inna ataina qulullah je bang. Tak apa, sekurang-kurangnya bunyi juga suami kita kan jadi pada perempuan bukan tak boleh, kalau ada suami pastikan dapat izin. Kenapa? Iktikaf itu sunat, qiyamul lail itu sunat. Minta izin suami itu wajib. Nak puasa kena minta izin tak? Nak puasa Ramadan ni, bang saya nak puasa besok, jangan puasa. Oi, itu perkara wajib, tak boleh tunai. Bang, abang tak bagi puasa, saya tetap nak puasa. Ini fardu. Sembahyang isyak nak minta izin? Tak payah minta izin, memang tanggungjawab. Kalau suami kata kena minta izin, suami tak tahulah ajaran apa suami ni. Tapi sembahyang tarawih, bang saya nak sembahyang tarawih, tunggu kejap, kita jangan pergi masjid, ikut saya sembahyang kat rumah. Itu jawabnya, dalam bab sunat apabila nak lakukan kena minta izin suami. Dalam bab fardu, kalau suami halang, wa na'uzubillah lah ada juga suami yang halang tak benarkan suami isteri berpuasa, tak benarkan isteri semayang sampai dia pukul bantai, wa na'uzubillah. Kalau dah sampai itu, wa na'uzubillah lah siapa yang menanggung dosa? Apa nak kata, dah suami kita jenis macam tu. Tapi bagi suami yang bijak, sepatutnya tak apalah, walaupun aku tak semayang, kau semayang, tak apa. Yang ini dia pun tak semayang, dia ajak orang tak semayang. Dia tak puasa, dia ajak orang tak puasa, wa na'uzubillah. Jadi kalau kita lihat dalam kita menyambut Ramadan ini, siapakah yang layak menjadi tetamu pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama kita tengok tuan-tuan, apa yang ciri-cirinya tadi. Satu, ciri Lailatul Qadar, malam yang ganjil. Yang kedua, 10 malam terakhir. Yang ketiga, cuaca tuan-tuan. Cuaca ni malam tu tidak sejuk, tidak panas. Ada kata ulama mengatakan cuaca tu tak sejuk, tak panas. Siang tu tak seterik macam hari ni. Siang tu matahari bersinar cantik aja, redup, awan nampak bersih aja. Itu antara ciri-cirinya. Ciri-ciri untuk kita kenal agaknya bila malam Lailatul Qadar. Yang seterusnya, ada juga ulama meletakkan malaikat akan turun. Malaikat akan turun dalam berbagai gambaran. Itu sebab ada bila kita tanya orang Lailatul Qadar, dia tanya, aku nampak pokok macam bersujud. Ada nampak yang macam air, tak tahulah, masing-masing dengan, dia kata dia nak pergi ambil air wuduk dekat masjid, tiba-tiba tak boleh cedok, macam air batu, macam beku. Wallahu alam. Itu nikmat Allah rahsiakan macam mana malaikat akan turun pada malam itu. Pertama, untuk apa? Untuk melihat siapakah di antara hambanya yang beribadat dan menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi. Kita nak malam Lailatul Qadar hidup. Sekurang-kurangnya bangun untuk apa? Bangun untuk sahur. Dah alang-alang bangun untuk sahur, buatlah sembahyang tahajud satu malam. Dah dua rakaat katakanlah. Dah dapat tahajud, ada lagi sembahyang sunat tasbih, ada lagi. Kita harap pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Dan malaikat turun, dia nak melihat siapakah di antara hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi, yang dijanjikan oleh Allah keampunan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah tuan-tuan, kita masuk fasa yang kedua nanti, 20 hari bulan, kita akan akhir fasa kedua, dan kita akan masuk fasa yang ketiga, 21 hari bulan, 20 dan 21 hari bulan. Maka bersiaplah. Cuma bezanya orang kita kat sini apa dia? Awal puasa hari tu penuh masjid, kan? Sampai pengurusi masjid kata nak tambah ruang masjid. Minggu ni dah mula apa? Kampung saya dah tinggal 6 sab dah hilang dah. Malam saya pergi tarawih, Allah, 6 sab dah hilang dah. Saya bilang 6 sab 25 orang, 6 sab dah 150. Tinggal berapa sab lagi? Tinggal 8 sab lagi. Ini 8 sab lagi, masuk setengah ni tinggal 4 lah jalan, saya kata. Rupanya orang kita makin lama apa dia? Makin turun tau. Tapi kalau tengok bola tuan-tuan, perlawanan pusingan pertama, penuh tak stadium? Tak penuh sangat. Suku akhir penuh tak? Dah mula dah. Separuh akhir lagi tiket mahal.
lagi penonton ramai, lagi tadi. Tapi bila kita tentang bab Ramadan, lagi hujung, dah nak raya apa lagi, kita dah lagi hujung rupanya, lagi besar rahmat Allah yang kita tak nampak. Lagi hujung kak, kita lagi sibuk apa kak? Baju tak habis tempah, orang nak datang dah ni. Kuih tak habis bungkus, ya tak? Ini nak settlekan tempahan, kau orang marah. Ketupat pula dah kena ayam. Ada akak yang supply ketupat dalam dewan ni? Saya ada sebelah kampung saya, Duyung. Ada satu makcik tu, dia kata bulan Ramadan dia masak ketupat 20,000. 20,000 butir. Artinya jualan bulan Ramadan 4 hari tu je. 3 daripada 28, 9, 1, 2. Orang upah ayam lain, daun lain. Sekarang ni semua ada harga tau. Daun ketupat berapa sekarang kak? 1-20 sen kan? Siap ayam 50 sen. Siap rebus RM1.20 sen. Dengan rendang RM1.8 dah tau. Siap makan wallahu a'lam. Semua ada harga kak ni jam. Jadi kalau pandai keusahawanan tu, ayam ketupat pun ada duit waktu ni. Pandai masak ketupat, lagi tinggi duit. Yang ada pokok kelapa, turunkan daun ketupat. Yang dah turun daun ketupat, ambil usaha ayam ketupat. Tapi jangan tanggalkan penghujung Ramadan yang penuh keberkatan. Itu nak ingatkan. Jangan dah hujung Ramadan kita leka dengan kerja-kerja kita. Tak salah, teruskan cari rezeki, tetapi jangan tinggalkan apakah yang dipanggil satu malam tadi yang namanya malam Lailatul Qadar. Apakah yang hendak kita doa? Kita doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, karimun, yang Maha Mulia, fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kau berikanlah aku keridhaan untuk masuk ke syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah aku daripada azab siksaan api neraka. Mintalah doa itu, banyakkanlah doa itu pada hujung-hujung dan bulan-bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini tuan-tuan. InsyaAllah Ramadan tahun ini akan memberi keberkatan, dan banyakkanlah doa. Untuk apa pun doa, mintalah. Yang doa yang afdal tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang afdal. Nak doa yang lain, doalah yang kalau kita tak mampu nak doa bahasa Arab, doalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau sihatkanlah anak aku, kau berjayakanlah anak aku, kau jagalah suami aku, kau berikanlah perniagaan aku, kau kuatkanlah iman aku, kau tingkatkanlah amalan aku, kau macam-macam. Kau selesaikanlah hutang aku dengan M ni. Ikut jadual. Bukan selesaikan hutang. Selesaikan hutang ikut jadual. Minta doa tak kak? Minta. Kenapa selesaikan hutang cepat? Pasal boleh pinjam lagi. Betul? Cepat bayar hutang, dapat pinjam lagi. Bukan selesai masalah, boleh hutang lagi. Bukan boleh hutang tadi, bukan cari hutang, tidak. Ada potensi, perkembangkan lagi perniagaan kita. Ada lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya terkejut, ada yang boleh pinjam sampai 50,000, boleh selesai bayaran dalam tempoh 1 tahun. Pinjam 50,000, bayar 1 tahun. Berarti sebulan 5,000, itu pinjam bukan, saya tak mampu tu. Ya tak, pinjam 50, rupanya pinjam sekadar untuk menjadi modal. Dengan modal 50,000, dia boleh kembang lagi. Ini power of money untuk kita mengembangkan perniagaan. Kita nak 100,000, untung 50,000. Nakkan kita punya perniagaan pusingannya 100,000, kita perlukan 50,000. Dalam 50,000 dia akan create 100,000. Dalam 100,000 dia akan jadikan kita 200,000 berpotensi. Jadi kak, minta doa apa kak? Selesaikan segera hutang kita dengan AIMS. Bayar ikut jadual, malah lebih cepat. Kenapa? Boleh pinjam lagi. Bila dah agak-agak berakhir pinjaman dengan AIM ni?
selagi M hidup, dia kata. Okey kan? Selagi M ada. Selagi ada target, selagi ada matlamat, selagi ada kemudahan. Sekarang, okey, akak ada pula kata, akak datang nak pinjam. Tapi anak-anak ada tak? Dah mula pula, anak tak payah. Jangan cari alung. Jangan, dah ada dah kemudahan. Bawa mereka dalam mainstream yang kita membesar dalam disiplin kita, dalam keluarga. Dan akhirnya semangat M tu ada dalam keluarga kita. Kalau tidak, ada orang kata, pernah dulu mula-mula saya pun mula masuk M dulu, kata orang kata macam M ni bila datang minggu-minggu, rupanya minta maaf, bila saya perhati, saya pun pernah jaga majlis dulu kan, bukan mudah untuknya membayar pinjaman. Memberi pinjam, meminta pinjam memang mudah agak. Membayar pinjaman bukan mudah. Tetapi bagaimana mendisiplinkan pembayar, dan rasa membayar itu, tidak membayar itu satu kesalahan. Dan memang tidak membayar hutang itu satu kesalahan. Malah bukan kesalahan, satu kezaliman, kata Nabi. Tidak membayar hutang itu satu kezaliman. Apa kata Nabi? Matlul ghani zulmun. Melewat-lewat membayar hutang orang yang ada kemampuan ni satu kezaliman. Sengaja tak bayar hutang, lagi dosa besar. Bukan dah dosa, kezalim pula tu, menganiaya. Jadi bagaimana saya tengok aim satu ialah berjaya mendisiplinkan sahabat, mengaturkan pinjaman, akhirnya bukan membebankan, bukan menakutkan, tapi bertanggungjawab dalam kita mencari rezeki. Dan akhirnya bila kita selesai hutang di dunia, kita harap hutang di akhirat selesai. Kak, kita hutang dengan M selesai, orang hutang dengan kita selesai tak? Wallahualam. Kita dengan hutang dengan orang lain selesai tak? Wallahualam. Kita hutang dengan Allah selesai tak? Jadi kita tengok muhasabah tuan-tuan. Kita nak selesai sebelum kita tinggalkan dunia ini. Hutang dengan Allah selesai, hutang dengan M selesai, hutang dengan orang lain pun selesai, orang lain hutang kita pun selesai. Dan andainya orang hutang kita tak selesai pun, dah halal kan kak? Halal. Hutang suami pada akak halal tak? Halal. Tapi itu masa sayang kan Okey, wallahualam. Itu yang nak saya sampaikan, tazkirah ringkas dalam kita mencari yang namanya Lailatul Qadar, yang hendak kita cari keberkatan Ramadan. Biarlah Ramadan pada kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelum. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, indahnya Ramadan ada dua perkara. Satu, Ramadan bukan sekadar kita dengan Allah yang saya sebutkan tadi. Ramadan dalam konteks kita sesama keluarga. Ada tak hari lain yang boleh kita makan serentak satu hidangan? Tak ada kan? Tak ada. Ramadan lah yang menyatukan kita dalam keluarga kita. Saya rasa Datuk Yusof, kita banyak berbuka luar kan, kadang-kadang tak feeling tak nak dapat makan dengan anak, isteri, mak apa semua. Jadi manfaat Ramadan tadi. Okey, kita tak dapat berbuka banyak, tapi ada satu lagi tarikh. Ada tak waktu lain yang kita boleh makan sahur pukul 4 pagi, duduk semeja? Tak ada tuan-tuan. Jadi kalau anak kita tak berbuka waktu ni, kita tanya, kau puasa ke tidak? Kalau dia tak nak bangun sahur, besok kau boleh puasa ke tidak? Kita kena cemburu kepada anak kita. Ramadan membawa kepada kita prihatin kepada siapa ahli keluarga kita. Duduk semeja mengeratkan puasa tadi. Dan Ramadan satu yang kedua, saya nak ingatkan, dia mengingatkan kepada kita, kita menghargai masa. Kita amat menghargai masa. Kejap-kejap kita tengok jam. Betul tak? Kejap-kejap tengok jam. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, antara insan atau makhluk yang paling berharga dalam bulan Ramadan, makna kita beli tu amat bermakna tuan-tuan. Apa dia? Jam. Sekarang pukul 7 suku sekarang, Melaka insyaAllah 7.22 lah katakan. Berapa minit kita pandang jam kita? Berapa kali kita pandang jam kita? Kejap-kejap, dah belum dah. Padahal pada 1 minit je tu. Hari lain tak ada tuan-tuan, lebih kurang main halal aja lah tak? Yang ini 1 minit cepat pun tak boleh, 1 minit lambat pun tak boleh. Cik Najib, saya nak beritahu satu lagi ini tentang masa. Semahal mana pun jam kita pada bulan Ramadan, sebenarnya kita tak percaya kat jam kita. Kita duduk tanpa dengar azan masjid, nak berbuka,
Dia tahu dah. Jam aku dah 7.22. Jam kau berapa? Dia tak tanya jam dia, padahal jam Rolex tu 100,000 tu. Tapi bila nak berbuka, dia berani tak buka. Dia akan tanya jam Datuk kau apa? Jam saya baru 7.23. Saya 7.24 dah ni. Tunggu dulu. Last, tunggu jam Pak Bilal juga yang kokak aja tu. Rupa Pak Bilal dah setengah minit minum dulu. Wallahu alam, tuan-tuan. Hargailah nikmat masa, hargailah nikmat keluarga, hargailah nikmat Ramadan menambahkan rezeki kita. Walaupun Ramadan keluarga dan sebagainya, jangan lupa Ramadan kita mengharapkan keredaan, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan menjadi satu institusi yang akhirnya akan menghasilkan kepada kita la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang berani mencabar Allah. Orang dah sekarang ni berani mencabar Allah tak? Wa na'udzubillah. Kita bukan mencari orang yang berani mencabar Allah, tetapi kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Apa tanda orang yang takut kepada Allah? Sayyidina Umar ditanya, apakah tanda orang yang takut pada Allah sebagai Khalik, dan apakah beza orang yang takut kepada manusia sebagai makhluk? Apa beza? Orang yang takut kepada Allah, kata Sayyidina Umar, orang yang takut kepada makhluk, dia makin lari daripada makhluk tersebut. Tanda orang itu takut. Takut gangster, ajak berkawan dengan gangster tak? Tak nak. Tengok alung, kita makin rapat alung di sini, kau tak ada, kita lari daripada alung ke tak? Tengok musuh kita akan lari daripada musuh kita. Takut orang kita akan lari. Tapi itu tanda orang takut kepada makhluk. Takut dengan rimau, kita berani pegang rimau? Tak ada. Tapi kalau takut dengan Allah, kata Sayyidina Umar apa? Kamu semakin hampir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Ada 20 minit lagi, kita bersiap untuk berbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak yang ujung tu kakak tudung merah. Kak tudung merah. Oh, kakak tudung merah. Rusanya ada lagi? Ada kak? Ada. Berapa umur kak? Tambah biak lagi kak? Saya itu 2-3 tahun lepas kita pergi kebun rusa dia. Berapa ekor ada kak? 15 kak? Dah berapa ekor jual kak? Banyak jual dah. Berapa umur akak dah sekarang? 80 lebih. Masih lagi menjadi sahabat ikhtiar, amanah ikhtiar. Masih lagi piara rusa tu. Nak sabit rumput, nak bagi daun. Apa rahsianya? Apa kata Nabi dalam konsep ikhtiar? Kalaulah kamu tahu besok akan kiamat, di tangan kamu masih ada sebiji